Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu politik negara kita ini yang mana hari ini kenyataan baru dikeluarkan oleh media iaitu Zahid Hamidi terima suapan untuk dirinya sendiri. Ini pendakwaan dan pihak pendakwaan juga mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi menerima suapan untuk dirinya sendiri dan di sini Timbalan Pendakwa Raya mengatakan bahawa sumbangan yang diserahkan oleh pegawai Atra Kirana Sendirian Berhad iaitu UKSB kepada Ahmad Zahid adalah secara peribadi dan tidak pernah dibayar dalam akaun UMNO walaupun bayaran itu dikatakan untuk sumbangan politik. Walaupun pihak pembelaan mengatakan bahawa wang itu adalah sumbangan politik, ia tidak dibayar kepada parti politiknya dan UKSB juga tidak pernah membayar wang itu ke dalam akaun UMNO atau menerima irisit daripada pembayaran itu. Tertuduh juga tidak pernah menolak atau menyerahkan wang itu semula apabila wang itu diserahkan kepadanya. Ini adalah kata Abdul Malik dalam hujahnya di akhir kes pendakwaan. Dan beliau berkata keterangan itu daripada 3 saksi utama termasuk 2 bekas pengarah UKSB iaitu Larry Lee Wui Kyun dan Wan Guris Sahwan Abdul Ghani serta pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong Sun. Dan ini merupakan saksi pendakwaan yang ke-15, ke-16, ke-17 adalah konsisten. Dan di sini kita lihat berkenaan dengan kes ini yang mana melibatkan Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi ini tadi. Dan dia juga dikatakan tertuduh berhak mengemukakan semua pembelaan termasuk memeriksa saksi-saksi pendakwaan. Dan tertuduh juga iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini berdepan dengan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah Singapura dolar 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali pusat sehenti USC di China dan visa luar negara VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk mengekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi suapan-suapan yang diterima ini sebenarnya bersangkut paut dengan Kementerian Dalam Negeri yang mana waktu itu Datuk Seri Dr. Zahid Ahmad Hamidi ini adalah menteri yang memegang sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu. Dan bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa mendapat untuk dirinya wang tunai Singapura dolar ini SGD iaitu 1.150.000 dan bersama ada 3.015.000 Swiss francs dan US 15.000 daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi yang beliau lakukan. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan kita tahu ini melibatkan kementerian yang pernah Zahid Hamidi pegang waktu itu. Ini adalah yang terkini sekali dan apa yang saya sebagai rakyat, kita sebagai rakyat lihat berkenaan dengan kes ini yang mana daripada 33 pertuduhan ini tadi, saya rasa perkara ini hakim tidaklah bodoh untuk nak diperbodohkan. Yang mana apabila kita lihat pendakwaan ini melibatkan dia mengatakan bahawa ini adalah sumbangan yang mana juga dikatakan sebagai sumbangan politik tetapi akhirnya beliau menggunakan sendiri dan kita rakyat semua tahulah yang mana apabila kita dengar duit itu dikeluarkan daripada yayasannya dan akhirnya membeli hotel dan sebagainya, itu adalah satu bentuk yang rakyat boleh lihat daripada luar. Tetapi apabila masuk ke mahkamah memang perlukan bukti-bukti kukuh. Tetapi daripada apa yang saya selalu katakan, pengeluaran daripada bank dan akhirnya menggunakan money trail yang ada, benda-benda ini akan dapat dikesan. Begitu juga kes yang melibatkan Zahid Hamidi ini tadi. So, kita rakyat harus memikirlah tentang isu ini. Kerana ini adalah satu penyelewengan besar yang mana yang paling saya tidak suka sebagai rakyat adalah kerana waktu itu Zahid Hamidi menjadi Menteri Dalam Negeri dan dia menggunakan jawatan itu untuk mengekalkan kontrak ataupun projek-projek tender kepada syarikat-syarikat yang memang dipilih untuk senang dia nak mengambil rasuah daripada situ. Dan ini adalah bentuk yang kita lihat yang memang dah jelas dan nyata. Dan saya harap walaupun UMNO yang nak mempertahankan isu ini,
dan kita nak bukti lah, karena ini dah masuk dalam mahkamah dan akhirnya mahkamah yang putuskan bahawa dia mengambil suapan untuk dirinya sendiri. Ini adalah hakikat yang nyata, dan kalau kita sebagai rakyat hendak memberi hujah tentang isu ini, maka isunya adalah berpandukan kepada kenyataan-kenyataan yang rasmi. Jadi saya tidak menuduh, tetapi hakikat saya memberi fakta mengikut kenyataan-kenyataan yang rasmi, yang mana saya rasa bahawa tak lama lagi juga ini juga akan ke dalam. Kalau beginilah pendakwaan yang kita dengar di akhbar-akhbar, yang mana menerima suapan untuk diri sendiri ini dah sangkut sebelah kaki dah. Itu dah sah dah. Memang akan dijatuhkan bersalah lah. Kerana ini melibatkan jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri, yang mana juga berkait dengan projek tender. Dan di sini kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan, mereka juga bersetuju penghantaran wang itu dilakukan di Country High Kajang dan juga Sri Satria Putrajaya, dan penyerahan dilakukan pada waktu malam selepas 10 malam. Mereka juga dapat menggambarkan kediaman pribadi atau rasmi tertuduh yang penghantaran dilakukan di kediamannya. Sementara itu, TPR Azanda Rim Wai Kiong berhujah mengenai aduan pihak pembelaan bahawa pihak pendakwaan telah bertindak secara tidak adil, bias dan melakukan pendakwaan terpilih terhadap tertuduh. Jadi dia kata ini pendakwaan terpilih pula terhadap Datuk Seri Zahid. Persoalan yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah sama ada hak tertuduh terhadap pembicaraan yang adil telah dilanggar atau tidak, katanya. Beliau berkata Ahmad Zahid yang diwakili oleh pasukan peguam yang kompeten diberi ruang menyoal balas menyaksi pendakwaan yang diberikan peluang untuk membela dirinya semasa kes pendakwaan itu, serta diberi masa mencukupi untuk memfailkan hujahan bertulis. Dan tuduhan juga diberi hak untuk mengemukakan pembelaan secara lisan pada penutup kes pendakwaan dan tanpa ragu. Kes ini dibicarakan di hadapan Yang Arif yang merupakan seorang yang bijaksana. Pertuduhan yang dihadapi tertuduh tidak bersifat diskriminasi. Tertuduh diberi hak prosedur yang sama untuk melepas pelepasan dan pembelaan, sama seperti tertuduh lain dalam pembicaraan jenayah tanpa diskriminasi. Tertuduh juga berhak mengemukakan pembelaan termasuk memeriksa saksi-saksi pendakwaan. Ini yang kita lihat pada hari ini, dan kes itu berlanjutan, dan kita nak tahu kerana rakyat juga merasakan ini adalah satu pendakwaan yang kita rakyat dah memang faham bahawa ini akan masuk juga ke dalam, kerana kes ini melibatkan jawatan yang Zahid Hamidi pegang, dan syarikat-syarikat ini berkisar untuk diberi tender, diberi kontrak dan untuk mengekalkan kontrak dalam sistem bersepadu VT. Banyak sangatlah dia punya projek ni, tender ni. Ada 3-4 ni. Jadi saya harap kawan-kawan boleh baca dan kawan-kawan boleh tahu di media, yang mana itulah keputusannya, yang kita tahu bahawa tak lama lagi adalah geng Mat Sakau di dalam penjara tu. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Saya tidak nak mengulas panjang-panjang sangat, dan cukup untuk pengetahuan am kita. Sekian, terima kasih.